Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di masjid mana ya? Masjid Kasim. Saya lupa dah masjid mana, Masjid Kasim. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk ikuti pengajian kita, sambungan pengajian kita di Masjid Kasim untuk kuliah Duha Muslimah kita. Saya harap semua sudah bersedia dengan kitab masing-masing dengan buku nota masing-masing untuk kita mencatatlah setiap apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Siapa dengan saya pada pagi ini? Boleh saya lihat di situ. Oh, kita ada Kak Zah kita. Terima kasih Kak Zah kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Kak Nur juga sebagaimana kebiasaannya. Oh, Cik Kamaria. Apa khabar Cik Kamaria? Lama saya tak nampak Cik Kamaria. Dia kata di situ ya. Assalamualaikum, salam rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rindu juga dengan Cik Kamaria. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Cik Kamaria sihat ya. Cik Kamaria dah ambil dos yang kedua kan? Vaksin? InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua. Yang ambil vaksin ke tak ambil vaksin ke samalah insyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi kalau sudah ada peluang, jangan disia-siakan ya. Okay? Perlu direbut peluang itu untuk ambillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Oh, Kak Ida juga sama dengan saya di sini. Terima kasih. Nora Adam, Kak Nora Adam juga ada. Masya Allah, tabarakallah. Ramai juga dengan muslimah-muslimah kita di sini. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat dan juga memberikan kepada kita dengan motivasi untuk meneruskan kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Okey, baik muslimah, masih ingat lagi apa yang akan kita bincang, apa yang telah kita bincangkan pada sesi kita yang lepas sebelum kita cuti panjang. Kan Masjid Kasim cuti sebulan Ramadan. Lama Ustazah cuti ya. Sebab tu orang rindu dekat Ustazah ni dekat Masjid Kasim. Okey, masih ingat lagi kita bincang tentang apa? Dah, alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ingat lagi? Boleh letakkan di ruangan komen jika sekiranya ada di kalangan muslimah kita yang tahu kita akan sambung perbincangan di muka surat yang keberapa. Jadi boleh letakkan di situ untuk dikongsikan dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman kita yang baru masuk ya di ruangan Facebook Live Masjid Kasim ini. Ke tengah cari mana ya hari tu Ustazah berhenti. Ingat tak dekat mana? Ke dah memang cuti sebulan lebih ni memanglah kitab pun tutup ya. Takut nanti ada yang 222 kod. Oh, ada kod belakang tu Cik Kamaria. Cik Kamaria datang ke tidak hari tu? 226. Okey, ada tak yang lain? Selain pada 222 ataupun 220. Oh, Mas okey. Oh, Mas ada di sini ya. Mas 226. Okey, sebelum tu saya bimbang ada yang tanya kita guna kitab apa. Okay, kita guna kitab ringkasan daripada Al-Bidayah wan Nihayah yang mengumpulkan topik-topik berkaitan dengan kisah-kisah khalifah Rasulullah SAW yang 4. Jadi sebenarnya kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni panjang, berjilid-jilid. Namun kitab ini dia memfokuskan kepada 4 orang khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi bagi mereka lah yang baru menyertai kuliah kita ya, baru nak ikuti kuliah kita di Masjid Kasim, saya maklumkan kita guna kitab ini. Jadi boleh carilah kitabnya antaranya di Muslimedia. Ya, ada juga yang tanya Ustazah, ada delivery tak ke rumah?
Muslim Media ni, Ustazah tak kerja di Muslim Media. Tapi setahu Ustazah adalah ya, boleh call kedai tersebut, tanya ada tak khidmat penghantaran ke rumah. Mudah-mudahan lah ya, ada insya-Allah. Okey, jadi kita berbalik ya tadi, muka surat 226, 220, ada 2 orang yang menyebutkan, ada 3 orang, minta maaf. Kak Zah, Mas dan juga Nur di situ. Kak Nur menyebutkan 226 muka suratnya. Okey, baik, kita tengok betul ke tidak muka surat kita 226. Tada! Okey, betul. Terima kasih kepada Mas, Kak Zah, Kak Nur kan. Kita berada di halaman 226 yang mana kita akan menyambung perbincangan tentang kehidupan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada sesi-sesi yang lepas, kita ada membincangkan tentang bagaimana kehidupan Umar yang begitu tawaduk, tidak sombong, ya, bahkan Umar ni antara sahabat Nabi yang Masya Allah Tabarakallah daripada sudut solat malamnya, kebenarannya, ketegasannya, menegakkan syariat. Kita dah belajar tentang semua tu. Jadi kita ada beberapa lagi poin penting yang dikemukakan oleh pengarang kitab di sini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan kehidupan Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Pada masa itu, bagaimana, adakah dia ni seorang khalifah yang kita kata mengharapkan orang di bawahannya untuk membantu dia menjalankan amanah. Jadi daripada poin kita yang bermula dari muka surat 226 ini, iaitu poin kita yang ke-11. Lebih tepatnya pada poin kita yang ke-11. Kita akan baca satu demi satu kisah kehidupan Umar bin Al-Khattab yang mana menunjukkan kepada kita, Masya Allah Tabarakallah, sifatnya, sikapnya yang begitu amanah terhadap kehidupan rakyatnya, sehingga kalau kita baca betul-betul, dia boleh mengalirkan air mata kita. Jadi kalau kita lihat pada poin kita yang pertama, iaitu pada poin yang ke-11, dalam kitab, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Talha radhiyallahu an. Siapa yang ada kitabnya boleh rujuk poin yang ke-11. Saya tak letakkan secara penuh lah di sini sebab panjang. Jadi dia makan space. So kita lihat cerita dari Talha radhiyallahu an di halaman 226 itu tadi pada poin yang ke-11. Talha radhiyallahu an, dia pernah melihat Umar radhiyallahu an masuk ke rumah seorang wanita. Itu kisahnya begitu. Dia pernah lihat Umar radhiyallahu an masuk ke dalam rumah seorang wanita. Jadi apa yang dia buat? Di sini ceritakan kepada kita, Talha bin Ubaidillah berkata, suatu ketika Umar dia keluar dalam kegelapan malam dan masuk ke salah satu rumah. Maka pada pagi harinya aku mencari rumah tersebut dan aku datangi rumah itu. Jadi Talha kata dia nampak Umar pada waktu malam masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi dia nak tahu kenapa Umar masuk ke dalam rumah itu. Esoknya dia cari rumah yang mana semalam Umar masuk ni dan dia datang ke rumah tersebut. Kemudian apa kata Talha di sini? Dia kata ternyata bila dia datang ke rumah itu, dalam rumah itu terdapat seorang wanita yang tua. Tua renta, tua renta ni maksudnya tua yang memerlukan orang lain untuk bantu. Dia bukan tua mungkin macam mak-mak kita masih boleh jalan, macam ada di kalangan muslimah kita masih lagi lah boleh pergi kuliah, borak-borak duduk, minum-minum air dekat sekarang tak boleh lah duduk-duduk kat gelang tak boleh lah. Maknanya duduk-duduk lepak-lepak dengan kawan-kawan pergi makan ke apa kan. Tapi ini orang tua renta ni maksudnya dia perlukan orang lain untuk uruskan dirinya. Sebab tu di sini Talha dia cerita kan, ada seorang wanita yang tua renta, bukan setakat tua renta tapi dia buta. Tapi dia buta, dia duduk dalam rumah itu. Bila Talha dia nampak wanita ini, apa yang dia tanya kepada wanita tersebut?
Dia kata begini, mengapa lelaki ini iaitu Omar datang ke rumahmu? Dia tanya wanita tu kan, kenapa semalam lah kalau kita nak cantikkan lagi soalan tu, dia tanya gini lah kepada makcik ni kan, dia kata kenapa semalam kan ada seorang lelaki tu dia datang ke rumah awak, dia tanya gitu. Jadi wanita ni pun jawab kepada Talha, dia kata dia iaitu lelaki yang datang ke rumah saya tu kan, dia selalu mengunjungiku setiap beberapa hari sekali untuk membantu aku membersihkan dan menguruskan segala keperluan aku. Jadi wanita ni beritahu kepada Talha apa yang Umar buat. Umar ni biasa datang ke rumah dia. Apa Umar buat? Umar ni datang rumah orang ni bukan dia duduk-duduk sembang-sembang Muslimah, bukan gitu. Tapi dia duduk ni, dia tolong makcik ni bersihkan rumah dia. Dan Umar akan tanya, cik perlukan apa kan? Cik perlukan apa semua, dia akan sediakan untuk makcik ni. Jadi itu yang diceritakan oleh makcik itu kepada Talha. Bila Talha dengar apa yang diucapkan ataupun jawapan makcik itu tadi, Talha kata begini, dia kata, celakalah dirimu wahai Talha. Celaka ni maksudnya malanglah kau ni Talha. Dia marah pada diri dia sendiri. Okay, dia marah pada diri dia sendiri. Apakah kesalahan Umar yang engkau nak mata-matai? Maksud mata-mata inilah kenapa kau ni macam suuzon lah dekat Umar kan. Dia kata pada diri dia lah, Talha, kenapalah kau ni nak suuzon dekat Umar? Kenapa sampai nak jadi spy, tengok apa perkara-perkara yang Umar buat kan, nak tahu sangat kesalahan-kesalahan Umar ni. Jadi Talha kata begitu kepada diri dia. Kata-kata inilah satu nasihat ya untuk diri dia sendiri agar jangan suka sangat fikir yang bukan-bukan tentang Umar radhiyallahu an. Yelah kita lah ya Muslimah, kita ni kadang-kadang kalau nampak ada orang datang malam-malam pula tu dekat rumah kan, dah tu dalam rumah tu kita tak tahu siapa yang datang ni lelaki. Mungkin kita fikir, lelaki tu buat apa kat rumah? Dia fikir macam itulah kan. Benda biasa, benda normal yang terlintas dalam pemikiran orang bila nampak ada lelaki datang ke rumah seseorang pada waktu malam, dia menimbulkan syak wasangka di sini. Tapi alhamdulillah daripada cerita Talha itu tadi, kita dapati bahawa Umar radhiyallahu an adalah seorang lelaki yang mulia. Dia buat perkara yang baik ini, dia tak hebah pada orang lain tau Muslimah. Ya, walaupun dia tu ketua negara, dia bukan ketua office ke, ketua kita kata mana-mana kumpulan ke apa, tidak. Tapi ketua masyarakat Islam, ketua pada sebuah tempat yang besar iaitu Madinah. Khalifah kita kata. Namun, Umar radhiyallahu an, bila dia buat perkara yang baik, kebiasaannya Umar dia tak bilang orang. Maksud saya dia tak hibahkan pada orang ramai. Kalau dia nak tolong, dia tolong. Dia tak perlu nak cakap dengan Talha, Talha semalam aku pergi rumah makcik tu tau, aku tolong dia. Kau ada? Tak ada cakap gitu. Kalau kita Muslimah, ya Allah, tolong orang, bukan main lagi ambil gambar letak dekat Facebook, betul tak? Tak kat Facebook lah, letak kat IG kan, IG story. No, hari ni saya tolong orang. Mungkin kita gitu, kan Wallahu'alam. Tapi kita cuba contoh. Umar radhiyallahu an. Dia demi untuk menjaga keikhlasan diri dia tu agar apa yang dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia buat ni tak beritahu pada orang lain, buat secara sembunyi-sembunyi, dan mungkin antara sebabnya kenapa dia buat pada waktu malam. Mungkin kita kata kenapa siang-siang tak nak buat, kenapa nak buat malam-malam? Kita cakap gitu kan, betul tak? Kita orang perempuan ni ada je nak soal kan. Soal-soal kenapa dia tak buat siang-siang? Jadi orang tak buruk sangka kat dia, dah lah dia lelaki. Mungkinlah kita kata macam gitu. Tapi kita lihat di sini, antara sebabnya yang boleh kita berikanlah kenapa Umar radhiyallahu an dia buat hal-hal yang begini pada waktu malam agar ia adalah satu kebaikan
antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh orang lain. Okey, baik. Itu poin kita yang ke-11. Cuba kita lihat pada poin kita yang ke-12 ya di dalam kitab. Poin kita yang ke-12 di dalam kitab kita di sini menceritakan tentang satu pengakuan daripada Aslam Maula Umar. Aslam Maula Umar. Okey. Iaitu tentang kisah bayi yang tidak henti menangis. Jadi Umar pernah berhadapan dengan satu situasi yang mana ada bayi ni dia tidak henti menangis. Jadi poin kita yang ke-12 menceritakan tentang kisah ini yang mana diceritakan oleh Aslam Maula kepada Umar. Dia kata begini, pernah datang ke Madinah satu rombongan saudagar. Mereka segera turun di lapangan tempat solat Aid. Jadi dia cerita gitulah. Maka Umar berkata kepada Abdurrahman ibn Auf. Jadi bila Umar nampak ada sekumpulan rombongan ni datang ya ke Madinah, mereka pula duduk di tempat tanah lapang ni kan. Umar pun kata kepada Abdurrahman ibn Auf, bagaimana jika malam ini kita menjaga mereka? Menjaga ni maksudnya kita perhatikanlah adakah mereka ni memerlukan sesuatu untuk diberi. Begitulah keadaannya. Ya, Umar ni begitulah sifatnya. Dia suka lihat orang daripada jauh lah, keadaannya begitu. Jadi Abdul Rahman dia kata begini, ya aku setuju. Okeylah, jom malam ni kita tengok kan orang yang baru sampai Madinah ni apa yang mereka buat, ya, kenapa mereka di sini dan sebagainya. Jadi keduanya menjaga para saudagar tersebut sepanjang malam sambil solat. Di dalam keadaan jaga tu, tengok-tengokkan mereka ni, mereka pun menunaikan solat malam lah pada waktu itu. Namun tiba-tiba Umar mendengar suara anak kecil menangis. Dalam keadaan Umar jaga tadi kan, dalam keadaan dia solat malam pada masa itu, dia dengar ada anak kecil ni menangis. Segera Umar menuju tempat anak itu dan berkata kepada ibunya, takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu. Jadi Umar ni bila dengar anak tu nangis, sebab ibu dia ni buat bodoh je. Bukan sebab Umar ni cakap marah ni bukan sebab tak ada sebab. Kerana dia lihat emak dia ni biarkan anak dia nangis. Sekarang budak ni dah nangis kuat, tapi mak dia biarkan je. Mak dia buat bodoh je. Biarkanlah dia nak nangis macam tu kan. Jadi Umar datang. Umar nasihatkan kepada wanita ini, takutlah kepada Allah. Sebab anak ni amanah. Jangan dibiarkan anak tu menangis. Kan angkat budak tu. Bagi apa yang dia nak. Macam itulah maksud Umar. Takutlah engkau kepada Allah dan berbuat baiklah dalam menjaga anakmu. Kemudian Umar kembali ke tempatnya. Namun, dia mendengar lagi suara bayi itu dan dia mendatangi tempat itu kembali dan berkata kepada ibunya seperti perkataan beliau itu tadi. Jadi untuk kali kedua, Umar dengar lagi bayi itu menangis. Dan Umar pergi sekali lagi ke tempat wanita ini, lalu Umar pesan lagi kepada dia dengan pesanan yang sama. Setelah itu Umar kembali ke tempatnya semula. Di akhir malam dia mendengar bayi tersebut menangis lagi. Jadi Umar pergilah, maknanya lepas yang second time tu, baby tadi kan nangis, dah berhenti. Dia berhenti lama sikit lah. Tak macam tadi kan, kalau tadi dia nangis, kemudian nangis lagi. Tapi ni berhenti lama sikit, namun kemudian dia nak dekat malam-malam gitu kan, bukan nak dekat malam. Dalam pukul 3-4 lah gitu ambil 3-4 tu baby nangis lagi. Jadi Umar, apa dia buat? Dia datang lagi ke kemah itu dan berkata kepada ibunya, celakalah engkau, sesungguhnya engkau adalah ibu yang buruk. Kenapa aku mendengar anakmu menangis sepanjang malam? Jadi Umar ni marah. Kan wanita ni, jangan lupa ya Umar ni garang. Okey, Umar ni garang kan. Dia kalau cakap ni tak dengar apa dia cakap ni, dia cepat ni. Dia cepat marah kan.
Dia kata, kenapa buat macam ni kan? Dia marah lagi. Sampai dia kata, kau ni ibu yang buruk macam kau ni tak tahu jaga anak. Macam gitulah. Dia marah wanita ni. Tapi wanita ini dia jawab begini kepada Umar. Wahai tuan, dia cakap dengan Umar, wahai tuan, kerana dia tidak mengetahui bahawa itu adalah Umar. Jadi wanita yang bercakap ni dia tak tahu. Yang dia bercakap ni, dia sedang bercakap dengan Umar radhiyallahu an. Jadi dia kata begini, sesungguhnya aku berusaha menyapihnya. Menyapihnya ni maksudnya ialah satu keadaan yang mana dia sedang nak hentikan anak ni daripada menyusu. Okay, dia nak berhentikan anak dia ni menyusu. Jadi dia kata apa? Dan memalingkan perhatiannya untuk menyusu. Tetapi dia masih tetap ingin menyusu. Maknanya dia sengaja biarkan baby dia tadi kan ataupun bayi dia tadi tu nangis sebab dia tak nak bagi anak dia susu tu, dia nak berhentikan anak dia daripada menyusu badan. Menyusu badan tu. Jadi Umar kata kepada dia, kenapa engkau nak berhentikan susu badan ni daripada budak ni? Gitu kan? Jadi wanita tu pun menjawab, kerana Umar hanya memberikan jatah makanan untuk anak-anak yang telah disapih saja. Maksudnya dia kata sebab kenapa saya nak berhentikan makanan ini? Kerana Umar ni dia berikan bahagian makanan. Maksudnya masa Umar memerintah ni, Umar dia berikan makanan kepada anak-anak yang dah berhenti menyusu. Sebab yang menyusu ni masih lagi, kita kata ada mak dia lah kan yang beri makan kan, susu badan kan. Jadi Umar kalau budak dah berhenti menyusu, dia akan berikan makan daripada sudut wang ringgit ke apalah, begitu keadaannya. Kalau kita duit lah kan, okay, bagi makan dan sebagainya. Jadi Umar pun kata kepada wanita ini, berapa usia anak engkau ni? Dia pun menjawab, baru beberapa bulan sahaja. Dia kata budak ni baru berapa bulan saja. Jadi Umar pun marah dekat dia. Dia kata celakalah engkau, kenapa terlalu cepat engkau nak putuskan susu badan daripada anak ini. Umar cakap gitu kepada dia. Jadi Aslam Maula Umar ni dia cerita, bila Umar dapat tahu keadaan wanita itu tadi, Umar dia rasa sedih. Okay. Dia rasa sedih. Lalu dia cerita ginilah, ketika solat subuh kan, dia imamkan solat ni. Ketika solat subuh, bacaan Umar nyaris tidak terdengar jelas oleh para makmum disebabkan tangisnya. Sebab Umar terlampau sedih dengan apa yang berlaku, yang dia dapat tahu tentang wanita ini nak berhentikan susu badan untuk anaknya supaya dapat bahagian makanan. Sebab bila kita dapat bahagian makanan ni, makanan tu bukan budak tu saja boleh makan, boleh kongsi dengannya lah. Kita pun boleh makan sekali lah makanan anak kita tu kan. Begitulah keadaan dia. Jadi dia pun kata pada diri dia, yang Umar marahlah dengan diri dia sendiri. Umar kata apa? Celakalah engkau wahai Umar, berapa banyak bayi-bayi kaum muslimin yang telah engkau bunuh. Jadi dia rasa sedih. Bagi dia apa yang dia buat dengan satu keputusan hanya untuk berikan jatah makanan ni ataupun bahagian makanan untuk anak-anak yang sudah berhenti menyusu ni merupakan satu perbuatan yang memaksa ibu bapa untuk tidak menjaga bayi mereka dengan baik. Contohnya kisah yang dia ataupun peristiwa yang dia lalui lah semalam tu kan. Bila ada seorang emak yang berusaha untuk menghentikan susu bagi bayi dia, sedangkan baby tu dia masih baby lagi. Kan baru beberapa bulan sahaja. Jadi benda tu tak adil untuk baby tersebut. Maka apa yang Umar buat setelah itu, dia menyuruh salah seorang pegawainya untuk mengumumkan kepada seluruh orang. Apa dia? Janganlah kalian terlalu cepat menghentikan susu badan anak-anak kalian. Sebab kami akan memberikan jatah, iaitu bahagian makanan bagi setiap anak yang lahir dalam Islam. Maka Umar segera menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru negeri. Jadi ini Umar lakukan. Dia terus ubah
undang-undangnya tu tadi kan. Jadi mana-mana anak yang lahir, tak kira lah menyusu ke tidak menyusu, dia akan berikan bahagian makanan untuk mereka. Sebab dia tak boleh, dia tak bolehlah lihat keadaan baby ni dibiarkan oleh mak dia. Mungkin bagi dia ini baru satu yang dia nampak, ada lagi yang dia tak tahu. Ada lagi ibu-ibu yang mungkin yang dia tak jumpa tapi buat perkara yang sama sebagaimana ibu yang dia jumpa tu tadi. Dan hal itu memudaratkan anak mereka. Maka Umar tidak mahu itu berlaku kepada anak-anak kaum muslimin. Sebab itu Umar yang kadang sedih ni, dia rasa dia buat perkara yang membunuh lah. Membunuh, so-called lah kita kata membunuh anak kaum muslimin ini kerana mungkin bagi dia itu perkara yang tidak adil untuk dia lakukan. Jadi dia tukar undang-undangnya, lalu dia kata tak apalah, kita bagi semua. Yang menyusukan, tak menyusukan dan dah berhenti menyusukan, kita bagi je anak-anak ni makanan. Okay, baik, itu kes ataupun satu situasi lah yang kita boleh lihat ya pada poin kita yang ke-12. Seterusnya, kita lihat pada poin kita yang ke-13 dalam kitab kita, sebuah kisah yang lain, iaitu Umar radhiyallahu an, dia membantu seorang wanita melahirkan anaknya. Ada sebuah keadaan yang kita lihat di sini. Masih lagi diceritakan oleh Aslam itu tadi. Ya, masih lagi diceritakan oleh Aslam. Dia kata begini, pernah satu malam aku keluar bersama Umar, keluar kota Madinah. Maksudnya dia keluar sedikit daripada kota Madinah. Kami melihat ada sebuah tenda. Tenda ni maksudnya kemah lah ya, kemah dari kulit, dan segera kami datangi. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang sedang menangis. Di dalam kemah ini ada wanita yang dia sedang menangis sebab dia sedang sakit nak melahirkan lah gitu. Jadi Umar bertanya tentang keadaannya dan dia pun menjawab, aku adalah seorang wanita Arab yang akan bersalin, iaitu melahirkan, sedangkan aku tidak memiliki apa pun. Maksudnya dalam keadaan yang tak ada orang nak uruskan dia melahirkan. Suaminya ada di situ. Mungkin kita lihat situasi keadaan mereka yang tidak berkemampuan ya, untuk dapatkan bidan, untuk dapatkan khidmat dan sebagainya lah. Jadi dia kata dengan Umar, dia kata aku ni tidak ada apa pun untuk bantulah melahirkan anak ini. Jadi dia sedih dengan keadaan dia tengah tahan sakit nak melahirkan, kemudian fikir macam mana, tak ada orang nak uruskan kan, keadaan dia begitu. Jadi Umar pun sedih, Umar nangis. Saya lihat di sini. Umar dia menangis bila dia dengar situasi wanita tersebut dan dia segera berlari menuju rumah Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Talib, iaitu isteri dia. Dan dia tanya kepada isteri dia, apakah kamu mahu mendapatkan pahala yang Allah akan datangkan kepadamu? Jadi Umar datang ke rumah isteri dia ni, Umar tanya kepada dia, kalau kita ayat mudah nak dapat pahala macam tu, dapat pahala tak? Kira macam tu keadaan dia. Segera Umar memberitakan padanya mengenai wanita yang dilihatnya tadi. Jadi Umar ceritakan kepada isteri dia tentang keadaan wanita yang baru dia temui. Okey. Jadi isteri Umar ni yang namanya Ummu Kulthum, dia kata, ya, aku akan membantunya. Maka Umar segera membawa satu karung gandum beserta daging di atas bahunya. Sementara Ummu Kulthum membawa peralatan yang diperlukan untuk bersalin. Jadi Ummu Kulthum ni dia bantulah ya wanita ini untuk melahirkan. Dan keduanya berjalan mendatangi wanita tersebut. Sampai di sana Ummu Kulthum segera masuk ke kemah tu tadi. Sementara Umar duduk bersama suaminya yang tidak mengenal Umar sambil berbincang-bincang. Jadi Umar dengan suami dia duduk di luar, ya. Isterinya dan wanita tu tadi berada di dalam kemah lah untuk bantulah tadi wanita tadi melahirkan. Jadi setelah wanita ini melahirkan, isteri Umar pun kata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin. Dia panggil Umar dengan Amirul Mukminin, ketua orang-orang mukmin.
sampaikan berita gembira kepada suaminya bahawa anaknya yang baru lahir adalah lelaki. Jadi diberitakanlah kepada Umar radhiyallahu an bahawa wanita ini alhamdulillah selamat melahirkan anak lelaki. Jadi ketika lelaki itu, jadi suami tadi yang kat luar ni yang sembang-sembang dengan Umar kan, yang duduk dekat luar kemah ni, dia asalnya dia tak tahu yang Umar adalah khalifah. Jadi bila Ummu Kulthum panggil Umar dengan Amirul Mukminin, baru masa tu dia tahu. Rupanya yang bantu mereka ini adalah khalifah. Iaitu Umar radhiyallahu an. Jadi lelaki ini bila dia dengar kan perkataan Amirul Mukminin tu tadi, dia rasa sangat kaget. Maksudnya dia terperanjat lah. Oh, yang tolong kita ni Umar rupanya kan. Dan minta maaf kepada Umar. Sebab dia tak tahu. Selama ni duduk sembang-sembang kan rupanya Umar. Mungkin kita sembang-sembang tak adalah berapa nak protokol sangat. Sebab apa, tak tahu je siapa kan. Namun Umar berkata kepada dia, tidak mengapa. Tak apa. Setelah itu Umar memberikan kepada mereka nafkah. Nafkah ni maksudnya daripada sudut wang untuk penerusan kehidupan mereka berdua dan apa yang mereka perlukan. Lalu Umar pun pulang bersama dengan isterinya. Umar pulang. So ini kisah Umar, kisah kita yang ke-13 dalam kitab kita yang menunjukkan bahawa Umar ni dia bantu seorang wanita melahirkan yang diajak isteri dia sekali untuk bantu dia. Sebab Umar memanglah tak reti untuk bantu wanita yang melahirkan. Tapi dia minta bantuan dari isterinya agar dapat sama-sama dengan dia membantu keluarga ini supaya mereka ni dapat meneruskan kehidupan dengan baiklah setelah ada bayi tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada kisah kita yang terakhir dalam kitab kita untuk topik kehidupan Umar radhiyallahu an. Poin kita yang ke-14. Okey, poin kita yang ke-14 di sini tangisan anak yang kelaparan. Kisahnya agak panjang kalau kita lihat dalam kitab kita ni ada 2 muka surat di situ. Muka surat 228 hingga 229. Dalam kisah ini masih lagi diceritakan oleh Aslam. Aslam ni dia cerita begini. Pada satu malam aku keluar bersama Umar bin Al-Khattab ke dusun Waqim. Jadi maksudnya dusun ni kita kata macam tempatlah macam hadiqah, kebun. Satu kebun yang bernama Waqim. Ketika kami sampai di Shirar, kami melihat ada api yang dinyalakan. Jadi kat tempat itu dia nampak ada api. So kita ni kalau kebiasaannya kita nampak ada sebuah tempat tu dinyalakan api, kita tahu situ ada orang. Ya, ada orang yang bertempat di tempat itu. Jadi Umar berkata, wahai Aslam, di sana ada musafir yang kemalaman. Maksud ada musafir yang dia stay dekat tempat itu. Mari kita mendekat menuju mereka. So macam ni muslimah jangan salah faham. Umar ni bukan orang yang kepo lah. Setiap kali ada nampak orangnya pergi tengok. Saya nampak orang tengok. Bukan gitu keadaannya. Dia nak lihat bagaimana situasi orang-orang ini. Adakah mereka dalam keadaan yang memerlukan ataupun mereka ni sesak jalan ke, atau apa yang berlaku kepada mereka. Jadi ini tanggungjawab dia lah sebagai seorang khalifah untuk mengambil tahu kan apa yang berlaku kepada orang yang berada di bawahannya. Jadi Umar dengan Aslam pergi ke tempat yang ada api tu kan. Dia kata kami segera mendatangi mereka dan ternyata di sana ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api. Sekejap Ustazah nak tanya, video Ustazah dia macam lagging ke tidak? Ada apa-apa feedback tak daripada jemaah? Ke admin ke di sini? Video saya lagging ke tidak? Dia macam ya. Okey je. Admin kata okey saja. Tak lagging, okey. Tapi lagging Ustazah. Okey, ada kata lagging. Lagging sikit.
Maaf saya rasa internet saya lah. Tapi suara okey. Cuma pergerakan saya saja. Suara dan gambar tak selari. Kenapa daripada tadi tak cakap? Senyap je, Masya Allah, sami'na wa ta'na, semua kat sini, ya Allah, ya Tuhanku. Tak apa Suhaza, suara jelas. Oh, suara jelas ya. Lagging sikit je. Alah, sian semua. Minta maaf ya, saya rasa ada masalah dari internet saya lah. Mungkin lah internet saya. Sebab jarang berlaku begini. Kebiasaannya tak begini video saya. Ingatkan saya punya Ustazah, patutlah dia keluar masuk banyak kali. Pelik juga saya tadi. Kenapa si Nurza Musa ni masuk keluar masuk. Khusyuk Ustazah. Sebab suara Ustazah very clear. Suara clear, cuma video tu, dia punya video, the quality of the video. Kita fokus pada penjelasan Ustazah. Ya, terima kasih. Terima kasih fokus pada penjelasan saya. Next time beritahu Ustazah. Jadi Ustazah dengan admin boleh ni, sebab kita dah nak hujung-hujung ni, dah tak boleh nak buat apa dah. Terpegun Ustazah. Oh, terpegun dengan saya punya cerita ataupun dengan saya. Ada dua maksud tu. Ya, Siti Hajar Ahmad terpegun dengan saya ataupun terpegun dengan apa yang saya sampaikan. Tengah fokus. Okey, jom. Kita teruskan. Minta maaf ya kalau pergerakan saya tak selari dengan apa yang ni. Dia berasa internet. Sebab saya pun lihat internet saya kejap on, kejap off. Di situ. Okay. Biasa sebab di sini hujan, jadi kadang-kadang bila hujan tu dia ada masalah sedikit lah. Daripada ni. Dua-dua. Terima kasih Siti Hajar. Cakap saya. Handsop Ustazah cantik. Ini dah side track saya tak jual handsop. Jom masuk balik. Minta maaf lah ya. Masuk balik. Okey, kita masuk kepada poin kita yang ke-14 di sini tentang kisah Umar yang dia nampak ya, ada kemah di tempat tersebut dan ada api di sana. Lalu dia bersama dengan Aslam pergi ke tempat itu untuk melihat apakah perkara yang ataupun apakah yang diperlukan oleh orang yang berada di tempat tersebut. Jadi bila Umar sampai ke tempat itu, dia kata begini, kami segera mendatangi mereka dan ternyata di sana ada seorang wanita bersama anak-anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api. Jadi Umar ni nampak ada seorang ibu dengan anak-anak kecil ni, kemudian mereka tengah tunggu periuk yang sedang menyala tu, tengah masak tu yang mereka nampak api tadi kan. Jadi Umar pun berkata, Assalamualaikum. Umar beri salam lah kepada wanita ini. Jadi dia pun jawab, Umar, Waalaikumsalam. Umar pun berkata, kami boleh mendekat, maksudnya boleh kami masuk, boleh kami lihat keadaan anda, begitu kata dia. Dia pun menjawab silakan. Jadi Umar berkatalah, tanya kepada dia, ada apa gerangan dengan kalian? Maksudnya, okey ke semua dekat sini? Umar tanya gitulah, maksudnya semuanya okey? Ada apa-apa ke yang boleh saya tahu ataupun bantu? Wanita itu menjawab, kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan. Maksudnya mereka ni sebenarnya musafir dalam perjalanan. Tapi kemudian dah malam, so mereka kena stop kat tempat ni dan semua dalam keadaan yang sejuk. Begitu. Jadi Umar tanya, kenapa anak-anak ni nangis? Kan kenapa nangis? Wanita itu pun menjawab begini, kerana mereka lapar. Jadi anak-anak ni dalam keadaan yang lapar. Dan Umar tanya, apa yang engkau masak di atas api itu? Umar dia jawab, air, agar aku dapat menenangkan mereka hingga tertidur dan kelak Allah yang akan menjadi hakim antara kami dengan Umar. Ayat yang terakhir tu, kalau kita dengar, ya Allah, dia cakap itu, semoga Allah ni akan menjadi hakim, maknanya Allah akan mengadili antara kami dengan Umar, dia kata begitu. Begini ya muslimah, maksudnya wanita ini, anak dia nangis, kelaparan, tapi dia tidak ada apa-apa untuk diberi makan kepada anaknya. Situasinya begitu. Bila tak ada apa-apa nak beri makan kepada anaknya tadi, apa dia buat? Dia masak air.
Dia macam cakap kat anaknya, nanti makan masak, nanti makanan masak. Tapi sebenarnya dia cuma nak distract anak-anak dia. Supaya anak dia tu nanti dah penat kan, tunggu anak dia tidur. Itu maksud dia. Supaya budak-budak ni tidur lah. Tunggu lama lah tak masak-masak kan. Macam, Umi lah banyak nak masak Umi. Tak masak pun. Sekejap lagi. Mak dia kata, sekejap lagi masak. Tapi nanti lama-lama budak tu dah penat tunggu, mereka akan tidur. Ini yang mak dia buat ni. Jadi itu yang diberitahu kepada Umar. Dia kata gitu, itu yang cuba aku lakukan. Nanti Allah adililah, Allah menjadi hakim antara aku dengan Umar ni, antara kami Umar. Sebab apa? Umar tak bagi kami makan lah, gitulah. Sebab Umar kan khalifah kan pada masa tu kan. Orang yang di atas yang seharusnya melihat keadaan rakyat lah. Itu maksud wanita ini. Jadi Umar ni terperanjat. Dengar apa yang disampaikan oleh wanita tersebut. Maka Umar ni dia nangis. Dia nangis. Umar ni memang suka nangis kan. Kita kata walaupun Umar ni garang-garang Umar, namun dia tetaplah seorang lelaki yang tidak ego dengan diri dia. Kalau mungkin ada lelaki kan, sedapnya lah perempuan ni, mungkin lah kan, sedapnya lah adik ni nak suruh Allah adili antara aku dengan dia lah. Dia tak tahu aku punya kerja punya banyak dekat office macam tu kan. Sedap-sedap je main hembus, dia cakap macam tu. Mungkin lah ada orang tak boleh terima. Tapi Umar radhiyallahu an, Masya Allah tabarakallah. Dia lihat je di situ, bila dia dengar wanita ini, dia tak defensif. Nampak ya Umar? Dia bahkan mengalirkan air mata dia. Apa yang dia buat? Dia segera berlari pulang menuju ke gudang-gudang ni, tempat penyimpanan gandum. Dia segera mengeluarkan sekarung gandum dengan minyak samin. Minyak samin maksud minyak sapi. Sambil berkata, wahai Aslam, naikkan karung ini ke atas bahu aku. Jadi dia sendiri yang bawa gandum tu, bawa minyak tu kan, ke hadapan wanita ini. Kalau kita baca di perenggan yang berikutnya, di muka surat 229, dia kata biar aku saja yang membawa untuknya. Jadi Aslam kata tak apa Umar, biar saya yang bawa. Sebab Aslam ni pembantu kepada Umar radhiyallahu an. Tapi Umar kata apa kepada dia? Apakah engkau boleh memikul dosaku kelak di hari kiamat? Umar dia rasa berdosa dengan wanita ini. Sebab wanita itu susah. Tapi dia tak bantu. Begitu keadaan dia. Sampai wanita ni sebutkan nama dia dekat depan dia ni kan, supaya Allah menjadi hakim antara dia dan mereka semua ni di hadapan Allah. Jadi Umar rasa ini satu dosa yang dia sebagai seorang pemimpin yang dia terlepas pandang keadaan rakyatnya. Maka Umar radhiyallahu an di sini kata apa kepada Aslam bila Aslam nak bantu bawa tadi kan, gandum dekat bahu tu tadi, dia kata engkau boleh ke nak pikul dosa aku kat hari kiamat. Begitu dia cakap pada Aslam. Jadi dia kata gini, maka beliau segera memikul karung tersebut di atas bahunya hingga mendatangi tempat wanita itu. Setelah meletakkan karung tersebut, beliau segera mengeluarkan gandum dari dalamnya dan memasukkannya ke dalam periuk. Setelah itu dia memasukkan minyak sapi tadi ke dalamnya. Maksudnya Umar yang bantu wanita ni untuk masak, untuk sediakan makanan sehingga makanan itu pun tersedia. Jadi Umar radhiyallahu an yang layan mereka ni makan semua kan. Lalu Umar kata makanlah. Dia minta anak-anak dia makan sampai anak-anak ni kenyang, sehinggalah wanita itu berdoa untuk Umar agar diberi ganjaran pahala, sementara dia sendiri tidak mengenal Umar. Jadi dia doakanlah Umar ni kan supaya Allah berikan ganjaran pahala, sedangkan dia tak tahu yang menyiapkan makanan, yang angkat gandum, angkat minyak tadi semua adalah Umar. Dia tak kenal itu adalah Umar radhiyallahu an. Jadi Umar masih bersama mereka hingga anak-anak itu tertidur pulas. Setelah itu Umar memberikan kepada mereka wang lantas pulang. Umar berkata kepada aku, wahai Aslam, sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka tidak dapat tidur dan menangis. Ni kata Umar. Umar kata sebab lapar itulah yang buat anak-anak ni menangis, yang tadi kita dengar tu kan, yang buat mereka tidak boleh tidur. Jadi Umar radhiyallahu an, masya-Allah, kita lihat pada kesemua kisah-kisah itu tadi Muslimah, kita dapati Umar ni adalah orang yang dia bersegera untuk membantu. Dia
tak dapat satu kes, dia terus kata tak apalah esok. Dia tak kata gitu. Tapi waktu itu juga dia berusaha untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang dia temui pada masa tersebut. Ya, jadi ini kisah-kisah lah yang berlaku dalam kehidupan Umar radhiyallahu an yang boleh kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Jadi apakah pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada poin kita yang ke-11 hingga poin kita yang ke-14 pada pagi ini? Ada 3 perkara yang ingin saya highlightkan pada pagi ini. So kalau kita lihat pada slide saya di sini, pertama, pengajaran untuk muslimah. Pertama, kita lihat membantu mereka yang memerlukan. Jadi Umar radhiyallahu an, daripada kisah yang kita bincangkan tu tadi, daripada poin kita yang ke-11 hingga poin kita yang ke-12, kita dapati bahawa Umar adalah orang yang sentiasa membantu orang yang memerlukan. Begitu sifat dan sikap yang dia miliki. Ya, kita bukan kata bahawa apa yang Umar lakukan ia adalah semata-mata tentang tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah. Kita tak kata, yelah Ustazah, dia kan pemimpin, mestilah dia tolong. Kalau bukan dia tolong, siapa lagi nak tolong? Mungkin kita cakap begitu ya muslimah. Tapi kita kena ingat, apa yang Umar radhiyallahu an lakukan itu, dia bukan semata-mata tentang tanggungjawabnya sebagai seorang pemimpin. Tetapi apa yang dia lakukan adalah sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya. Dan yang paling penting ialah itu merupakan satu akhlak, satu budi pekerti yang beliau peroleh dari didikan Nabi SAW. Nampak ya? Semua yang Umar radhiyallahu an lakukan itu, ia adalah perkara yang diajarkan dalam agama kita, yang Nabi SAW juga sering lakukan, yang Nabi SAW sering pesan kepada kita agar bantu orang lain yang memerlukan. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wa man farraja an muslim kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nabi SAW berpesan kepada kita ni, ya muslimah, tak kiralah kita lelaki ke wanita, tentang hal membantu orang lain ini, ia adalah tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab kita bersama sebagai seorang yang namanya muslim dan muslimah. Sebab begini, Nabi ingatkan kepada kita, siapa yang menolong keperluan saudaranya, daripada kes yang ke-11 sampai ke-14 tadi, ataupun daripada poin 11 sampai yang ke-14 tadi kan, kita lihat Umar radhiyallahu an, dia tolong semua orang yang dia jumpa. Dia tolong makcik yang tua renta dan buta tadi. Dia tolong wanita yang kesakitan nak melahirkan. Dia tolong anak-anak muslimin yang mana kekurangan makanan, sehingga walaupun pada asalnya dia hanya berikan kepada anak-anak yang berhenti menyusu, yang sudah berhenti menyusu, tapi bila dia jumpa ada baby yang mak dia terpaksa nak berhentikan menyusu kerana mereka kekurangan makanan, Umar dia tak kisah pun, dia ubah undang-undang dia. Tak apa, kita bagi kepada semua. Yang sedang dalam keadaan menyusu ataupun yang sudah berhenti menyusu, semua anak-anak Islam kita bagi makanan kepada mereka. Maknanya dia tak fikir, dia tak kira siapa pun orang-orang ini, yang dia tahu ialah dia laksanakan tanggungjawabnya dan dia bantu mereka. Kerana sudah pasti Umar radhiyallahu an dalam peristiwa-peristiwa yang kita bincangkan itu tadi, dia tahu bahawa ini adalah perintah Nabi. Dan yang paling boleh kita fahami ialah Umar adalah seorang
khalifah, pemimpin yang amat memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik hidupnya. Untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bantu orang lain. Ini yang Umar ajar, ya, pada kita. Ya, sebab itu Nabi SAW lah beritahu kepada kita, kalau kita bantu orang yang memerlukan, Allah akan bantu kita. Dan Nabi sendiri pesan dalam hadis ini, wa man farraja an muslim kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah bukan hanya bantu kita di dunia muslimah, tetapi bila kita adalah seorang muslimah yang berusaha untuk bantu insan yang ada di sekitar kita, kan, kita usaha untuk hilangkan kesusahan, ya, seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat yang merupakan hari begitu genting dalam diri setiap manusia. Sebab hari kiamatlah hari pembalasan, hari pengadilan, yang mana kita amat perlukan bantuan Allah agar setiap urusan kita pada hari kiamat dipermudahkan. Maka untuk mendapatkan kemudahan itu, bukan hanya di dunia, namun yang lebih penting lagi ialah di akhirat, ya, antara cara kita ialah kita usaha untuk bantu orang lain. Begitu keadaan kita. Jadi kita jangan fikir, alah dia tu tak payahlah nak tolong, dia tu kaya, macam gitu kan, kadang-kadang kita kan. Kita nampak ada orang sakit. Maknanya bantuan di sini, ya, muslimah, dia lihat kepada bagaimana kemampuan diri kita juga. Kalau kita mampu untuk berikan daripada sudut wang ringgit, kita berikan. Kalau kita mampu untuk bantu seseorang, berikan pandangan, berikan nasihat, itu juga satu bentuk perkara yang boleh kita lakukan. Sebab cara untuk kita bantu orang lain ini, dia ikut kepada kemampuan masing-masing. Tak semestinya daripada sudut wang ringgit. Kalau mungkin kita kata, oh saya cuma bantulah untuk belikan dia beras, ya silakan. Itu cara kita membantu. Okey, saya cuma boleh bantu beri dia sokongan, support, sokongan moral. Yes, silakan. Itu cara juga. Maknanya dia boleh kita lakukan dengan pelbagai cara, pelbagai keadaan, ikut kepada keadaan diri kita juga. Yang penting di sini ialah jangan sesekali kita memandang sepi kepada kesusahan orang lain. Okey? Kita nampak orang lain susah, padan muka dia susah tu lah dulu jahat sangat. Kadang-kadang kita ni puan, ya, tak agak-agak muslimah, ya Allah, ya Tuhanku. Betul tak? Tak agak-agak kita ni. Padan muka dia tu lah dulu jahat sangat. Sekarang kan dah susah. Kan aku dah kata jangan buat jahat dengan orang, nanti susah hidupnya. Kita macam tu kadang-kadang. Jangan kita lihat, ya, tentang kejahatan orang, oh dulu dia jahat begini. Sudahlah kita ni. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Ya, senang macam ni muslimah. Kalau rasa tak nak tolong, sudah. Jangan tolong. Okay? Jangan tolong. Kalau rasa tak nak tolong, sudah jangan tolong. Dan mulut jaga. Mulut kita jaga. Jangan ucap perkataan-perkataan yang tidak baik. Lebih baik kita mendoakan. Kalau pun kita kata, oh saya tak mampu nak buat gitu, saya tak mampu itu, saya tak mampu ini, sudah. Yang penting doakan. Kalau kita mampu doakan, itu juga salah satu bentuk bantuan yang boleh kita berikan kepada saudara kita. Sebab mendoakan saudara kita dalam keadaan dia tidak mengetahui, sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih juga. Nabi pesan, kalau kita doa, ya, untuk saudara kita ini yang mana dia pun tak tahu kita doakan untuk diri dia, ada malaikat yang ada di atas kepala kita ini yang mengaminkan doa kita, yang mendoakan perkara yang sama untuk kita. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi ini ialah dia sebenarnya membantu diri kita sebagai seorang muslimah untuk membentuk satu kepribadian yang mulia. Membentuk satu kepribadian yang mulia. Kepribadian yang salihah, yang tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun dalam keadaan ataupun saat-saat yang kita sendiri susah,
tapi kita ada kekuatan doa untuk kita berikan kepada orang lain. Okey, baik, itu pengajaran kita yang pertama. Kita lihat pada pengajaran kita yang kedua. Pengajaran kita yang kedua pada pagi ini, okey, permudahkan dan jangan kita menyusahkan. Kita permudahkan urusan orang yang ada di sekitar kita. Jangan sekali kita ni suka susah-susahkan orang lain. Kita menyukarkan keadaan hidup seseorang. Ya, kita kalau tahu kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Jangan kita susahkan. Sebagaimana Umar radhiyallahu an, daripada poin kita yang ke-11 hingga yang ke-14 kita lihat, dia adalah orang yang memudahkan urusan orang lain. Di samping dia membantu tadi kan, ada orang betul muslimah, dia memang bantu. Yelah, aku memang tolong kau, tapi dengan syarat gini, dengan itu gini. Kita kan, aku boleh tolong kau, memang aku nak tolong kau, tapi kau dengan syarat kau kena gini, dengan syarat kau kena gini. Banyak betul syarat kita. Tapi Umar radhiyallahu an, bila dia nak tolong, dia tolong. Dia permudahkan. Dia tak ada nak susah-susahkan orang lain. Gitu keadaan hidup kita ini. Sebab Umar pun tahu, Nabi dah pesan, kan? Siapa kalau kita ni jadi orang yang susahkan hidup orang lain ni muslimah, Allah akan susahkan hidup kita. Nabi kata apa? Man darra adarrallahu bih wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Siapa yang menimpakan mudarat ataupun dia buat satu keburukan ya kepada orang lain, Allah akan menimpakan mudarat kepada dia. Dan siapa yang menyukarkan orang lain, dia menyempitkan urusan seseorang, maka Allah akan menyukarkan diri dia. Allah akan sempitkan urusan hidup dia. Hidup kita ni muslimah dah memang susah dah. Betul tak? Kita ni ada banyak sangat ujian dalam hidup. Kita ada banyak sangat dugaan yang kita sendiri dah rasa sesak dah hidup ni. Ada banyak betul lah dengan masalah, ada orang masalah suami, masalah anak, ya, masalah keuangan. Banyak sangat benda dalam hidup kita yang kita nak settle. Dalam keadaan kita fokus pada diri kita yang banyak masalah ini, jangan lupa, kadang-kadang kita ni secara kita tak sedar, kita banyak susahkan hidup orang lain. Jadi kita jadikan ini sebagai satu muhasabah. Ada tak selama ini kita ni menyukarkan hidup orang lain? Ada tak kita buat perkara-perkara yang buat orang lain menangis di hadapan Allah? Atau dengan kata lain, saya nak guna, maaf saya guna perkataan ini, ada tak kita ni pernah buat perkara yang menzalimi orang lain sehingga orang tu menangis? Yang mana kita sendiri tak tahu, oh aku pernah zalimi diri dia. Mungkin ada. Kita tak sedar. Sebab itu ya muslimah, kita lihat di sini. Umar radhiyallahu an, kenapa setiap kali bila dia nampak ataupun dia dengar orang-orang ni mengadu, dia menangis. Dia menangis dan dia kata, celakalah aku ni. Dia marah diri dia. Kenapa aku disusahkan orang? Kenapa aku memudaratkan orang lain? Kenapa aku menyukarkan orang lain? Sedangkan aku ni adalah seorang yang berautoriti, yang boleh memudahkan, yang boleh memberikan jalan keluar kepada orang yang berada di bawahan aku. Tapi sebaliknya yang berlaku, mereka ni susah, mereka ni mengalirkan air mata dan mereka ni tahu bahawa aku adalah orang yang senang. Begitu keadaan Umar radhiyallahu an. Tapi adakah Umar itu memang dia menzalimi orang lain? Tidak. Umar bukan orang yang menzalimi orang lain. Bahkan dia amat menjaga. Dia seorang yang amanah, amat bertanggungjawab. Cuma ada keadaan-keadaan yang kita sendiri tidak sedar. Kita ada melakukan perbuatan itu. Jadi kita kena banyaklah yang muhasabah dalam hidup. Kalau bolehlah ya muslimah, kita ni jangan susahkan. Kalau kita ada ibu ayah, permudahkan urusan ibu ayah kita. Kita ada suami, permudahkan urusan suami kita. Ya, jangan kita ni tahu kalau suami kita ni memanglah tak banyak duit, kita sibuk nak minta suami kita ni kerja banyak-banyak supaya dapat belikan kita itu, belikan kita ini. Nampak tak? Ini saya nak relate lah dengan kehidupan kita sebagai seorang wanita ni. Kadang-kadang kita ni orang perempuan minta yang bukan-bukan dengan suami kita. Sedangkan suami kita dia tak berkemampuan. Kita guna, you sayang I tak? Oh, kita guna kan. Aduh, you sayang I tak? Kalau you sayang I, you kena belikan I gini. Suami terpaksa kerjakan siang malam untuk berikan kemudahan bagi diri kita. Sedangkan saya kata, suami tu dia dah memang kerja untuk berikan apa-apa yang memudahkan kehidupan kita. Tapi hanya saja kita ni menjadi orang yang tidak bersyukur lalu minta perkara yang bukan-bukan pada suami.
yang di luar kemampuan dia, yang menyebabkan dia terpaksa buat pelbagai macam kerja hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu kita. Jadi perlu berhati-hati dalam hidup kita ini. Sebab kadang-kadang kita menggunakan kekuasaan kita, status kita, mungkin kita sebagai seorang ibu contohnya, sebagai seorang ibu mentua contohnya, kan kita susahkan kehidupan anak-anak. Betul tak? Kita minta, kita tahu anak kita ni dah nikah, tapi kita buatlah macam-macam perkara yang menyusahkan dia. Kita bagi syarat macam-macam. Ingat nanti kahwin-kahwin juga, gaji separuh bagi dekat emak, macam gitu. Dia punya syarat tu kan, ini menyusahkan anak. Kita tahu anak tu dah memang ada tanggungjawab lain, permudahkan. Doakan yang baik-baik untuk anak kita. Gitu situasinya, bukan makin kita susahkan sampai sesak hidup orang tu. Jadi ia berlaku dalam kehidupan kita ni segenap sudut, siapa pun kita ni. Kena hati-hati ya muslimah. Cuba sebelum kita buat sesuatu kita fikir, adakah ia memudahkan ataupun menyukarkan orang lain. Okey, baik, itu yang kedua. Kita pergi kepada poin kita yang terakhir pada pagi ini. Sebagai penutup kita, memiliki sifat belas kasihan. Memiliki sifat belas kasihan sebagaimana Nabi SAW juga ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi ingatkan kepada kita tentang orang yang memiliki sifat kasih sayang. Dia penuh jiwanya dengan penyayang ni, tak boleh lihat orang lain susah, hatinya cepat tersentuh. Orang yang begini, Nabi kata ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pasti akan cinta dan sayang kepada orang yang memiliki sifat pengasih itu. Yang penuh jiwanya dengan kasih sayang. Belas kasihan. Jadi Nabi pun pesan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Oleh kerana Allah Azza wa Jal yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, cinta kepada insan-insan yang memiliki rasa kasih sayang, rasa belas ihsan, belas kasihan kepada orang lain dan kepada makhluk yang ada di bumi ini, maka Nabi pesan kepada kita, jadilah orang yang mana kita ini menyayangi penduduk bumi. Penduduk bumi tak kiralah orang, manusia ke, makhluk lain ke, binatang ke apa kan. Yang penting kita jadi orang yang penuh kasih sayang dalam jiwa kita. Maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit. Okey, kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit. Maksud siapa saja yang di langit ini adalah para malaikat. Para malaikat. Kalau kita buka dalam kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarakfuri ketika beliau mensyarahkan hadis ini, dia kata apa yang dimaksudkan dengan penghuni langit inilah para malaikat yang ada di langit yang menjalankan tugas-tugas mereka. Jadi kita lihat di sini ada dua keadaannya. Kalau kita ni jadi orang yang jiwanya, lebih-lebih lagi kan kita ni seorang muslimah ni, orang perempuan ni jiwanya penuh dengan sifat kasih sayang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan orang perempuan ni jadi ibu. Okey, begitu keadaannya sebab kita ni jiwanya penuh dengan kasih sayang. Jadi bila kita ni ada sifat belas ihsan, belas kasihan kepada orang yang ada di sekitar kita, pertama Allah cinta, kedua malaikat cinta. Allah cinta, malaikat cinta. Bahkan saya nak kata gini, sesiapa sahaja yang ada di sekitar kita turut menyayangi diri kita lantaran sifat kita yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang penuh jiwanya dengan kasih sayang ini, kan, dia jauh daripada kebencian orang ramai. Sebab orang pun melihat, Allah, Masya Allah, dia tu kan lembut je jiwa, dia penuh dengan kasih sayang, amat prihatin, dia betul lah jaga perasaan orang lain. Begitu situasinya. Orang yang ada di sekitar kita pun selesa untuk berteman dengan kita, untuk sentiasa duduk dengan kita. Dan mungkin saya kata begini, hidup kita ni macam roda ya muslimah.
Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Bila kita ni sentiasa jadi orang yang sifatnya belas kasihan, mungkin ada keadaan-keadaan yang kita susah. Kita perlukan orang lain. Orang yang di sekitar kita, bila lihat kita, kesian dia. Dia mulakan rasa, kesian dia kan, dulu dia banyak tolong kita. Apa salahnya kita pula tolong dia? Begitu keadaannya hidup ini. Dia berputar. Hari ini kita tolong orang lain, esok orang lain pula tolong kita. Tapi janganlah jadikan dia, kau ingat hari ni aku tolong kau, esok kau tolong aku tau kalau aku susah. Jangan pula kita cakap gitu ya. Kadang-kadang kita ni pun tak agak-agak. Jangan nanti kau ingat, kalau kau susah kau tolong aku. Tak perlu untuk kita ingatkan kepada orang lain atas apa yang telah kita berikan ataupun atas apa yang telah kita hulurkan sebagai bantuan. Yakin sahajalah, ya, kita kalau bantu orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita dunia dan akhirat. Bila kita ni permudahkan, kita tak susahkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan urusan hidup kita. Allah akan tidak menyukarkan kehidupan hidup kita, dan bantuan yang kita berikan bila ia penuh dengan kasih sayang itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan sayang kita. Insan yang mendapat kasih sayang Allah, dia adalah insan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang hayatnya, walaupun lahir muslimah, kita kata hidup kita ni, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Ada saja orang yang tak suka dengan kita, itu biasa, itu normal. Sedangkan Nabi SAW pun hidupnya begitu. Nabi SAW yang akhlaknya akhlak Al-Quran, ada sahaja orang yang benci baginda, betul tak? Apatah lagi kita ni manusia biasa yang bukan Nabi ni. Mesti ada orang yang tak suka kita, ada slack saja orang nampak pada diri kita. Sudahlah, biarkan sahaja. Yang penting, jangan putus asa. Jadi seorang muslimah yang salihah, yang sentiasa nak bantu orang lain, yang sentiasa sayang kepada orang di sekitarnya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit sebanyak membukalah untuk diri kita ni dengan kefahaman, dengan kekuatannya untuk mempraktikkan setiap apa yang kita pelajari pada pagi ini. Suara Ustazah pun nak hilang. Nak hilang suara Ustazah ni kan? Okey, ada apa-apa soalan yang ingin diberikan kepada saya? Boleh saya lihat di ruangan komen. Jika sekiranya ada, sila letakkan di bawah itu. Video Ustazah tak cantik lah ya pada pagi ini, minta maaf lah ya. Dia jadi lagging. InsyaAllah, tabarakallah. Jazakillah khair Ustazah. Ya wa iyak, Kak Nur. Amin, amin insyaAllah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan jazak. Ya. Terima kasih perkongsian pagi ini Ustazah, moga diberkati. Amin. Alhamdulillah, syukran Ustazah. Ya Alhamdulillah, ya. Afwan. Saya rasa tak ada soalan di situ. Nota saya ni boleh dapatkan di Telegram saya. Okay, Telegram Ustazah Dr. Sekinah Sabtu. Kalau ada sesiapa yang ingin tak sempat tadi untuk dapatkan dalilnya kan, saya dah minta admin saya untuk muat naik di Telegram saya. Jadi boleh muat turun nota tadi ya, berkenaan dengan pengajaran-pengajaran ataupun dalil-dalil yang saya tampilkan pada pagi ini. Jadi boleh dimuat turun notanya di Telegram saya, dan mudah-mudahan ya dapat dimanfaatkan ataupun dijadikan pegangan, pedoman ya untuk kita melalui kehidupan kita. Okey, baik, jika tidak ada sebarang persoalan, cantik ya kita tutup kuliah kita pada pagi ini. Sebelum itu saya nak berpesan juga, sokonglah setiap apa yang diusahakan oleh Masjid Kasim. Ya, program-program yang dianjurkan oleh pihak Masjid Kasim. Kalau kita tak sokong, siapa lagi nak sokong ya, betul tak? Okey, ikutilah mana-mana kuliah, bukan saja kuliah saya tapi kuliah-kuliah asatizah yang lain juga, sokong dapat diambil manfaat daripada apa yang disampaikan oleh semua pembimbing kuliah yang disampaikan ya oleh di Masjid Kasim. Jadi jaga kesihatan ya, kalau tidak ada apa-apa keperluan duduk rumah sajalah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada setiap diri kita ketika berada dalam keadaan pandemik ini, dan
kita ni banyakkan berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diangkatlah musibah ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Dan saya tutup pula kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.